lah nak pakai baju ni kan. Jadi kita sediakan kafan dulu, baru kita mandikan jenazah. Tapi dalam praktikal ni saya tunjuk dulu untuk mandi mayat dulu, macam mana kaedah dia. Okey, baik, kita sediakan baldi dan juga gayung. Keluarkan serbuk cendana, kawarus. Okey, dalam set ni keluarkan set tu dulu. Satu kotak. Kami sediakan satu kotak khas. Mari ke depan sikit, tak apa. Depan-depan, tapi jangan tutup kamera semua. Okey, kita SPJ keluarkan 3 set jenis kain kafan. Set yang pertama ni set yang dah siap potong. Siap potong. Nah, dalam dia keluarkan ni. Dalam dia ni dah siap potong dan dia dah vacuum bagi padat. Boleh gunting. Dan kita bagi sekali dengan 2 helai kain hijau. Biasa orang guna kain batik. Kain batik kita guna kain hijau ni 2 helai, satu untuk mandi ataupun lepas kafan mayat kita nak tutup. Tak payah pakai mic lah kot. Boleh jadi tak? Suara saya kuat sebenarnya. Baik. Kita lepas kafan jenazah kita nak tutup dengan kain. Biasa kalau guna kain batik, tak guna kain batik, kita guna ni. Selain daripada tu, dalam set ini dia dah ada barang-barang lain. Dalam ni ada minyak atar, serbuk cendana, akar sintuk, putih kapal, kebarus, plastik sampah, topeng muka, gunting. Ni barang-barang biasalah. Ni semua kita dah siapkan dalam ni. Apron, glove, semua lengkap. Dan dia sediakan cendana dalam botol dan minyak sabun dengan sabun bidara cecair. Okey, celak semua lengkap. Dan dalam ni juga kita ada kain tuala selai. Jadi kadang-kadang bila mandi mayat, waris akan tanya, tukang mandi tanya, ada tak tuala? Kita dah siapkan dah awal. Dan juga ada 3 kapas gulung. Ini standard lah, orang pakai banyak ni. Dan selain daripada tu, air mawar. Okey, baik. Dalam set yang tuan-tuan nampak yang tu, yang warna coklat, ini set yang belum potong. Jadi sebab apa, kadang-kadang kawasan kampung, orang kampung ni kadang-kadang dia tak nak style kita dah siap potong. Dia nak potong sendiri, baru refill kata dia. Jadi kita sediakan set ni, semua lengkap termasuk gunting. Dan dalam ni ada kain batik. Kita sediakan batik semua. Okey. Set yang ketiga pula macam ni juga rupa dia. Tu set yang kedua, dia ada 14 barang je. Set yang ketiga yang ni 16 barang, tak potong juga, tapi termasuk dengan set PPE. Set PPE ni kalau kes-kes HIV, AIDS, COVID ke, ini dia barang dia, semua pakaian dia semua ni lah. Kita sediakan dia. Dan juga plastik. Plastik mayat ni biasa kalau kes kritikal lah. Okey. Baik, ini barang tadi. Jadi untuk mandikan jenazah biasa, kita keluarkan dulu kawarus cendana. Okey. Jenazah biasa, sebelum mandikan jenazah, kita buat air yang kita namakan sebagai air 9. Dia bukan sebab air 9 tu berasal daripada Negeri Sembilan, tak ada kena-mengena. Khusus. Kat sana. Okey. Serbuk cendana, kapur baru semua ni kita campurkan. Biasa kalau orang kampung, orang lama, dia buat banyak air. Air mawar 1 baldi, air cendana 1 baldi, air kabaru 1 baldi. Jadi mandi mayat tu jadi lama. Sebab air banyak sangat. Kita campurkan saja semua bahan-bahan tadi dalam 1 baldi. Campur, letak kan. Letak dalam baldi ni cukup rasa kan. Okey. Kemudian kita letak kapur barus. Yang jenis yang saya bagi ni, dia belum hancur. Kita kena tumbuk dulu. Bagi hancur kalau nak letak atas kain kapan. Tapi kalau nak campur dalam air, tak payah hancurkan. Letak saja, dia akan larut sendiri. Okey? Letak sendiri cantik. Kemudian bila dah letak tu, apa lagi barang yang kita ada? Kita ada air mawar. Okay, kita ambil air mawar tadi, kita curah dalam air mawar. Kemudian penuhkan air 1 baldi ni, gaul. Sampai naik bau, warna dan rasa. Baik. Ini kita namakan air 9 sebab apa? Biasa kita akan buat 9 kali jirusan terakhir. Air ni adalah air jirusan yang terakhir. 3 di kanan, 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah tengah. Jadi dah 9. Kalau terlebih 10 macam mana? Bang, ni yang ke-10. Macam mana nak buat? Kaut balik air tu. Tak logik lah nak kaut air tu.
Tak kisahlah terlebih 10 ke, terkurang 8 saja ke, tak ada masalah. Sebab 9 tu sunat saja nombor ganjil. Jadi dinamakan air 9 sebab tak tahu nak nama apa lagi. Kan? Air 9. Kan nombor 9 kan unik. Kalau tidak negeri 9. Ada negeri 8? Tak ada kan? Kampung saya tu yang awful lebih. Baik. Kita dah buat air 9 ni, kita letak kat tepi dulu. Biar ada untuk situ. Kan? Okey, clear kan ni? Kemudian kita akan panggil lah si mati. Mana si mati? Oh. Senang nak uruskan orang hidup, kita bagi arahan je. Baring bang. Kalau orang dah meninggal, kita kena dukung angkat sendiri. Ni buat turun tak? Buat turun. Ini kepala sini. Kepala sini bang. Boleh sana. Boleh. Ini apa? Ni secara sukarela Bukan kena paksa Ambil kapas. Buat lapik kepala ni kapas. Okey, baik. Ambil satu kain hijau. Okey. Baik. Nak buka baju seluar dia? Jangan. Okey. Baik. Ini yang saya pegang ni ialah debu tayamum. Kan biasa orang ambil kat tanah kegeran takut ini suci ke tidak, entah bercampur tek kucing ke apa kan. Ni debu tayamum, ke tanah biasa je. Tapi kita buat proses macam bedak. Macam tu bedak. Oh, tanah Ustaz. Tanah, debu je kita ambil. Oh, debu. Okey, baik. Okey, kemudian kita lepas dah letak jenazah, baju seluar dia dah buka, tentulah aurat dia kita kena tutup. Tutup aurat dia dengan kain. Okey? Tutup. Kalau jenazah lelaki tadi kita tutup bahagian lutut sampai pusat. Macam ni kan? Macam ni kita tutup. Maknanya anggapan kita baju dan seluar dia dah buka dah. Okey? Kemudian ambil kain yang dah siap potong, kain untuk cebok. Gayung ni kita guna sabun. Ambil dalam set yang dah siap potong ni, dia bagi kita 4 helai kain yang dah siap berjahit. 4 helai kain bersaiz macam ni. Dia boleh masukkan tangan kat dalam ni sebab dah siap jahit. Senang nak gosok-gosok. Okey? Jadi kita guna 3 helai kain kat sini. Sehelai simpan dulu. Okay, ambil sabun. Okey. Kain tadi kita letak dalam gayung. Kemudian kita ambil sabun. Sabun yang tak kisah buku ke apa. Okey, ni sabun bidara. Letak. Okey. Letak air, bancuh air. Jadi air sabun. Okay, dah siap. Kita pakai glove sarung tangan. Okey, singsing lengan kita. Singsing lengan. Okey. Pakai glove. Sekurang-kurangnya sebelah kiri. Sebab apa? Kiri ni lah kita nak cebok mayat. Dan tak boleh bang? Dan tak payahlah semua orang nak pakai. Contohnya yang ni ayah kita. Bila ayah kita nak mandikan ayah kita, takkan nak pakai glove juga. Pegang je lah macam biasa. Kecuali kalau kita nak cebok mayat dia. Kenalah pakai sarung tangan. Sekurang-kurangnya sebelah kiri. Tapi kalau jenazah ni orang luar, kita tak kenal, kita nak mandikan dia, baik pakai dua belah. Sebab takut ada entah kuman ke apa virus, kita tak tahu. Okey? Baik. Kemudian kita dah bancuh air. Ambil air mawar. Tak pernah ni lah. Anggaplah ni paip. Ni sebenarnya paip kat bawah Sebenarnya set yang tuan-tuan nampak ni, ini ialah keranda portable. Tempat mandi portable. Saya bawa ni menggunakan Izora je. Siapa ada Izora sini? Boleh gunakan untuk angkat tempat mandi mayat. Tak payah keluar kursi pun. Lipat kursi tu, masukkan tempat mandi mayat tu. Dan ni pun boleh jadi keranda. Tu, keranda dia letak atas ni. Nampak tak? Simple je. Sebab tu kami namakan van community. Bila tak pakai untuk urusan jenazah, bawa keluar tempat mandi tu, tegakkan kursi, boleh buat kerja kebajikan. Ni semua sesuai lah kalau tuan-tuan fikir nak buat kerja kebajikan kan. Macam tu. Baik. Adab kita nak mandikan mayat, kita kena tahu nama si mati. Nama apa? Muhammad Zaini. Muhammad Zaini. Zaidi. Zaidi.
Cuma kena ingat jangan tanya mayat. Waktu praktikal ni tak apalah. Tapi kalau kena yang sebenar menjawab macam ni, tak cukup tanah lagi kan. Tanya waris dia, siapa nama? Muhammad Zaini. Bin, kita sunat bin kepada ibu dia. Katakan tak tahu nama ibu dia apa. Okey, bin kepada Hawa. Muhammad Zaini bin Hawa. Itu pun sunat saja. Kalau nak bin kepada ayah terus pun tak ada masalah. Tak sebut nama pun tak ada masalah, ya? Baik. Mulakan daripada atas. Okey, niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Taala. Mandilah. Kepala dia semua, kat muka dia semua kan. Okey, contoh kalau pesakit tu dia ada plaster macam ni. Contoh bang ni memang ada lah, bukan contoh, memang ada. Buka awal-awal, kalau keluar darah, biar saja darah tu. Biar saja. Kalau nak menunggu darah tu habis memang lama. Biar saja. Masa dah habis mandi, kita bersihkan sikit, kita tahan dengan kapas. Biar dia beku. Kemudian masa nak angkat jenazah, nampak kapas tu dah penuh, bersihkan sikit, tukar kapas lain. Baru kita angkat, letak atas kain kafan yang dah siap dengan plastik. Nanti kita tunjuk contoh. Okey? Mandikan. Tak perlu masukkan paip kat dalam lubang hidung. Kat tepi dia saja. Lalukan air, kita picit-picit hidung dia. Supaya air keluar. Kalau mulut dia ada kahak ke apa, keluarkan. Nanti waktu kita sengitkan mayat, kita lalukan air kat tepi. Korek sikit bahagian mulut dia. Okey, ni kita buat atas dulu. Buatkan, ratakan, ambil tangan dia. Celah jari dia. Tak payah terlalu khusus. Celah kuku pun kita nak buat. Kalau orang lama, dia ambil apa nama? Kain tu, dia gulung jadi kecil. Dia cukil. Lama. Tak payah. Kita mana wajib tak guna benda tu pun kan. Jadi sekadar lalukan air kawasan yang boleh capai saja. Bersihkan celah ketiak dia, pusat dia semua, tangan belah kiri. Kemudian kita kemaluan dia, buka kaki dia. Kita bersihkan. Bersihkan semua sampai kat bawah semua dah rata air. Kemudian kita bahagikan tugas. Maknanya, okey, contohnya anak sulung, ambil ni. Ambil ni. Sorry. Dia pun sabun. Ni air sabun. Ambil, perlahan kita gosok. Perlahan gosok dengan kain. Ya? Tak payah beria sangat. Ini bukannya spa, nak buang daki. Dan jangan kasar sangat. Ini bukannya kain. Kan? Lalukan air saja. Lalukan air je. Lalukan air sabun je. Lalukan saja. Tak payah berulang kali. Banyak kali, tak payah. Dah sampai ke bawah, sambil-sambil orang tu sabunkan atas bawah semua, kita ni yang tukang mandi yang pakai glove ni, kena cebok mayat. Balutkan tangan kita dengan kain putih ni. Kita buka sikit bahagian dia, tak mawang Ini praktikul saja. Don't try this at home. Okey, kita ambil sabun, kita pun cebok dia. Lalukan paip ni kat bawah. Jangan sumbat kat lubang punggung dia. Bahagian luar saja. Yang perlu kita ingat, kita nak bersihkan tu ialah bahagian luar. Tak perlu korek-korek masukkan jari. Ya, siapa suruh nak masukkan lubang dalam tu? Ya. Perut kita urut perlahan-lahan. Jangan buat macam roti canai macam ni kan. Kasar. Tak payah picit. Tak disuruh pun keluarkan najis dalam perut. Yang disuruh ialah keluarkan najis yang kat bahagian luar tu je. Bersihkan. Bersihkan bagi kemaluan depan apa semua. Dah tak ada dah, kita tengok melalui kain putih ni. Tak payah tukar-tukar kain. Selai kain pun cukup. Nampak ada najis, bersihkanlah kain tu. Putih balik, kita buat lagi. Buang. Kemudian sampailah tak nampak dah. Bersihkan lagi, tak ada dah. Di sini pun kita boleh tengok dah. Ada najis lagi tak? Tak ada. Okey, bersih. Selesai. Tapi kalau najis dia tak henti-henti. Tak henti-henti najis dia kan. Dah 10 minit ni, najis banyak sangat ni. Perut dia memang ada masalah. Maka kita ambil kapas sikit, gumpal, sumbat dekat bahagian punggung dalam lubang dia tu. Sumbat. Yang ni tak apa banyak-banyak. Sumbat banyak-banyak sampai tak ada ruang dah. Kemudian kita bersihkan bahagian ujung dia. Bersihkan air, selesai. Tutupkan kaki dia. Kena faham Boleh tak tukang mandi tengok aurat si mati? Boleh ke tak? Kita ambil satu perumpamaan. Boleh tak Tok Mudim yang sunatkan orang tu tengok aurat orang? Hukumnya haram. Haram
Sebab apa? Tiba-tiba je mentang-mentang dia Tok Mudim, jumpa orang, kau sini dah sunat belum? Tengok. Haram lah. Sebab tak kena masa. Tapi time sunat, boleh. Kalau tak tengok, berangkat ke HKL. Kan? Maknanya kat sini ialah, kalau ada keperluan, harus untuk tengok. Begitu juga tukang mandi. Ada keperluan, harus untuk tengok. Kau ada najis lagi ke? Tengok kejap. Tengok. Oh, ada sikit lagi, tak perasan kan? Boleh. Bukan sesaja datang, tengok kejap. Oh, macam tu kan. Ini tak boleh. Ya, kena faham Maknanya lah atas keperluan diharuskan. Bukan saja-saja nak mengintai. Itu kena faham. Okey? Sebab tu kita katakan tukang mandi ni elok anak-anak. Biar aib ayah dia tu, keluarga dia ni tidaklah dibuka oleh orang luar. Okey? Baik, dah bersihkan dah. Kita bilas sabun tadi. Sabun yang kita letak air, kita bilas semua. Bilas tu sampailah tangan ni rasa kesat. Sebab selagi dia licin, maknanya sabun lah. Okey, dah licin, okey, kesat. Okey, dah selesai. Kita nak mengiring pula sebelah kanan dan kiri. Okey, cara mengiring. Banyak paip. Kalau kita nak mengiring di sebelah kiri ni, maka kita lebihkan kain di sebelah kanan. Lebihkan kain sebelah kanan sebab kita nak mengiring, kita tak nak aurat belakang dia nampak. Luruskan tangan kiri dia. Ambil pergelangan tangan kanan dia, pegang pinggul dia. Orang kiri kanan tolong support untuk tolak macam tu. Pegang sekejap boleh? Dia akan mengiring macam ni. Senang. Kita tahan macam ni. Okey, orang sebelah sana dia akan guna paip, dia akan ratakan air sampai ke bawah sekali jalan. Sabun macam tadi. Sekali jalan, kemudian bilaskan air balik. Sekali jalan. Kemudian bawah ni ada sabun-sabun jatuh. Bersihkan. Tolak sabun tu. Dah clear. Kita letak balik sini. Macam tu. Luruskan tangan dia. Yang penting aurat dia terjaga. Okey. Lebihkan kain sebelah sini pula. Tangan sini pula kita akan angkat. Orang sebelah sana pegang pergelangan dia, pegang pinggul dia. Kita pun tolong tolak. Okey, macam ni. Tutup bahagian pinggul dia. Boleh bang? Okey. Baik. Macam tadi, ratakan air semua, seluruh badan, celah pinggul, celah ni semua. Ambil sabun, kita ratakan air sabun semua. Bilas. Sekejap je. Dalam 5 minit settle dah. Air tadi kita buang. Dan waktu pusing ni lah akan keluar air daripada hidung dan mulut. Air kahak ke, darah ke. Biasa kalau ke hospital dia masuk tiup, dia punya tekak ni akan luka, tu biasa. Darah akan keluar. So, kita ambil air lalu boleh bang Boleh tahan sekejap Kita picit hidung dia, korek sikit mulut dia, biar darah semua tu habis keluar. Okey, dah clear, kita letak balik. Dah selesai mandi mayat. Mudah tak? Nampak mudah, cuba buat. Tapi memang mudah pun. Sebab itulah buku saya tulis pengurusan jenazah mudah sahaja. Tak susah pun. Itu saja. Tapi orang kita ni lah kadang-kadang rumit. Ni belah kanan, kena baca ni, kena baca ni. Dia kena faham. Hukum ni, yang penting lepaskan yang wajib dulu. Kemudian baru disusuli dengan yang sunat. Lagi cantik kalau buat wajib dan sunat. Itu bila kita dah pro. Macam kita solat lah. Lepas solat, tak tahulah nak zikir apa ke. Baca doa terus pun tak apa. Maknanya yang wajib solat. Macam juga mandi. Kita belajar yang asas dulu. Barulah kita ambil ilmu lagi. Okey, belah kanan nak baca apa? Doa-doa tertentu. Ini kemudian. Ya, bila kita dah faham, dah mahir keadaan tu, baru kita belajar yang selanjutnya. Okey, ni saya bagi ni simple je. Yang penting lepas yang wajib. Okey? Selesai bab ni. Okey. Kemudian dah selesai, kita wudukkan dia dulu. Cara wuduk dia macam wuduk kita. Sahaja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tu je. Sahaja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Duduk. Kat muka dia 3 kali. Tangan kanan dia. Kemudian tangan kiri sampai ke siku kita ni. Kepala dia. Ambil sunat telinga kanan, telinga kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Dah settle. Kemudian ambil air bidara tadi. Air 9 tadi. Ni simpan. Ambil air 9 tadi yang kita dah bancuh dengan air 9 tadi. Okey, ambil. Siram. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi peluang pada waris-waris dia. Time ni lah kalau waris kat luar, mungkin ada anak dia, isteri dia yang anak perempuan dia, panggil, okay, ambil. Ambil lah sikit seorang. Tak payah tambah-tambah air dia dah. Berapa yang ada itu je. Okey, dah letak.
kemudian terus lap badan jenazah. Kita nak wangian tu melekat kat badan dia. Memanglah nampak sebut-sebut, tak apa, kita lap saja. Okey? Baik. Itu kalau jenazah biasa. Kalau jenazah kritikal, HIV, AIDS, TB, yang pentingnya ialah diri kita ni. Mayat tak apa, mudah saja. Kita ni kena pakai kelengkapan yang betul. Glove kena pakai 2 lapis biar tebal. Face mask, apron pakai lengkap. Dan pastikan kita tak ada luka yang jelas, tangan ke luka. Sebab kalau contohnya HIV AIDS, dia merebak melalui darah. Kalau dah ada luka semua, kena tangan kita luka, kuman tu masuk dalam badan kita. Risiko tinggi. Dan satu lagi pula, kalau air mandi kita ni, air mandian tadi masuk kat hidung, kat mulut, masa kita pusingkan dia, keluar balik ikut kahak dia, takut ada kuman kena pada kita, jangkit pula. Maka sebenarnya benda tu mudah, tapi kita ni yang kena persiapkan diri kita. Okey, sebelum nak mandikan jenazah HIV, AIDS, kritikal dan TB semua ni, kita ambil 1 botol klorok. Ada sebenarnya cecair lain, tapi biasanya klorok pun adalah, boleh. Ambil 1 botol klorok dalam 1 liter tu, tuang semua dalam baldi ni, penuhkan baldi ni. Gaul. Kita siram dulu jenazah sebelum kita mandikan dia. Siram dia dalam 3-4 bilasan, okay, settle. Biarkan dia selama seminit, biar air tu meresap dalam kulit dia. Kemudian barulah kita mandikan jenazah macam kaedah tadi. Dah selesai. Sebelum kita nak siram air bidara semua tu, siramlah baki air tadi. Penutup dia. Kemudian selesai. Itu je beza dia. Dan kain kapan dia ada plastik. Itu beza dia. Yang lain semua sama. Kalau jenazah reput, macam saya kata tadi, kulit dia licin, tanggal. Maka macam saya kata tadi, tak perlu risaukan tentang ulat-ulat dia. Banyak ulat ni. Tak payah kutip seko-seko buang. Mandi macam biasa, yang jatuh ulat tu biar, yang ada tu pun biar. Dan cuma bezanya tak perlu kita ambil kain nak gosok, tak payah. Sebab tangan dia dah licin, kulit dah reput. Ambil air sabun tadi, perahkan saja. Perahkan saja. Dan bahagian kemaluan dia ni memang akan membengkak, tu biasa. Perut dia dah kembung, kemaluan dia membengkak. Kita hanya selak sikit, bersihkan bahagian bawah tu je. Lalukan air, tak payah kita nak korek lagi. Sebab yang keluar tu bukan najis, tapi luka-luka dia. Bersihkan, ambil sabun, bilas, settle. Lagi mudah sebenarnya. Mayat dia tak payah kita buat kain kapan apa. Dah selesai, kita letak kain bawah dia, dah lap, terus angkat, letak atas kain kapan, balut dengan plastik, terus kafan. Tak adalah macam jenazah normal, nak buat baju, nak buat semua. Itu kaedah dia. Okey? Baik. Kalau jenazah terbakar, okey, jenazah terbakar pula. Okey, mana tayamum tadi? Contohnya ni, dalam ni ada debu tayamum. Ambil 3 helai kertas A4, 1, 2, 3. Taburkan. Sebab anggota tayamum 3 saja. Muka, tangan kanan, tangan kiri. Ya, tak ada tayamum kaki tau. Kau buat apa ni? Tayamum. Siapa ajar kau? Tayamum 3 anggota je, muka, tangan kanan, tangan kiri. Baik. Jadi kita tayamum dia, tepuk tangan, tepuk ni, tepuk kapas kertas pertama tadi, letak tangan. Tu, 2, 3. Sebab kita yang nak ambil tu ialah dia punya debu saja. Sapu kat muka dia. Sahaja aku tayamum jenazah ni, kena Allah Ta'ala sapu. Tangan tadi dah jadi mustakmal, tak suci dah. Bersihkan dulu, kibas. Ambil debu yang kedua, tepuk. 1, 2, 3. Tangan kanan pula ambil, gosok sampai siku, pusing. Selesai. Bersihkan tangan, tepuk debu yang ketiga. 1, 2, 3. Ambil belah kiri pula, sampai siku, pusing. Dah selesai. Tak payah mandi kafan, tak payah mandi, terus kafan. Okey? Baik, selesai untuk bab mandi. Kemudian kita nak alih jenazah ni. Ambil towel dengan kain batik, kain kemban. Baik. Boleh. Kita ni kain basah ni, kita nak alihkan. Ambil kain kemban satu. Okey, ni kain bersih. Ni kalau kain batik ada 2 helai kain batik lah.
Sebelum kita nak angkat jenazah ni basah, kita tukar kain yang kering. Okey, tutup dia dulu, baru tarik kain yang kat bawah tu. Jaga aurat dia betul-betul. Okey, ni kain basah kita buanglah tak tepi. Okey. Kemudian ambil satu kain. Ni kain kemban yang dah siap potong, ukuran dia lebih kurang 1.5 meter. Dia bidang 60. Jangan beli kain bidang 45. Dia kecil. Bidang 60, saiz dia ukuran dia 1.5 meter. Jadi mana tiga ni? Cara dia kita gulung separuh. Okey, gulung separuh macam ni. Baik, kita ngiringkan jenazah. Tolong ngiringkan dia. Tengok ngiringkan dia. Letak separuh ni dekat bawah antara bahagian dada sehingga bahagian kaki dia. Okey, letak. Baring. Orang sebelah sana angkat, keluarkan balik. Inilah kaedah kalau saya katakan jenazah reput. Nak angkat susah, kita letak kain di bawah dia. Kemudian kita angkat jenazah ikut kain ni saja. Orang sebelah sana pegang, orang sebelah ni pegang. Yang ni dah tutup dah aurat dia. Angkat. Bawa ke tempat kafan. Lagi praktikal. Okey? Baik. Kemudian selesailah bab mandi. Ada soalan? Tak ada. Okey bang, bangun dulu. Terima kasih. Kuku? Kalau kuku dia panjang macam mak lampir kan, kita bersihkan saja bahagian tu, jangan dipotong. Panjang sangat ni, tap guna kapak kan. Ataupun rambut dia panjang mengurai, tak payah potong. Rambut dia berwarna, rambut warna kuning, merah, hijau kan, macam traffic light. Macam mana nak buat? Kita cuba buang warna dia dulu, bersihkan warna dia kalau boleh. Kalau tak boleh, mandi macam biasa. Kemudian dah selesai mandi, keringkan mayat, sebelum kafan kita tayamumkan dia. Sebab ada anggota badan yang tak boleh kena air. Maka kita tayamumkan dia kerana rambut tadi berwarna. Begitu juga kalau tatu. Dia ada tatu. Maka dah selesai mandi, jangan kita siat pula tatu dia tu. Tak boleh buang. Maka dah selesai mandi, dah keringkan dia, tayamum juga. 2 kali. Okey? Selesai. Mandi dan tayamum. Kalau cara kita nak lelaki mandikan ibu boleh tak? Sama je. Anak lelaki boleh mandikan jenazah ibu, dan sebaiknya bahagian sulit di antara dada sehingga bahagian lutut, biar anak perempuan yang buat. Ya, anak lelaki bahagian mana yang boleh? Kepala, tangan, kaki. Tu dia. Bahagian sulit tu. Dada hingga lutut biarlah jantina yang sama. Contohnya kalau ayah kita lah. Kalau ibu biar anak perempuan. Okey? Baik. Sekarang ni kita nak buat praktikal untuk kafan pula. Ya. Kalau ayah meninggal, tu cuma ada anak perempuan sahaja. Anak perempuan kalau mandikan, katanya yang mandikan tu ustaz dan anak-anak perempuan dia lain. Kalau anak perempuan je ada, dia tak ada anak lelaki, boleh mandikan. Kalau sekata dia boleh, kalau sekata dia tak boleh, adalah orang lelaki lain yang bantu, anak perempuan ada. Boleh mandikan, tapi kena jagalah jarak. Kadang-kadang bila mandi ni, Tok Imam kat sebelah sini tangan dia, yang anak perempuan sini, berselisih tangan. Dapat pula yang tu balu dia, yang mati laki, balu dia macam ni kan. Tok Bilal macam ni, bersilang tangan kan. Tak elok lah ya. Baik, kita angkat ni dulu. Dalam set portable ni kita terus kepada kafan. Jaga. Ringan je. Ni stainless steel. Okey. Dan dia ada set ni sekali, tilam. Okey, bantal. Baik. Kita nak bentang kain kapan, bentang tali dulu. Ataupun kain. Tali. Okey, dalam set yang dah siap potong ni, keluarkan semua. Dia dah siap potong tali. Tali ada 5 utas tali. Okey. Tapi kalau set yang belum potong, kita gunting tali tu ikut tepi kain. Ambil lebih kurang 2 jari besar, macam ni 2 jari, potong tepi dia. Okey? Baik. Boleh buka ni. Kalian apa? Macam mana kalau ada rambut gugur masa mandi, adakah kena kutip semula? Yes. Kalau ada rambut gugur, ada kulit, kita kutip. Kemudian waktu kafan letakkan di tepi mayat.
Tanam sekali. Tapi kalau setakat selai 2 helai, rambut kutip tak payahlah kan. Kalau segumpal tu jelah ya. Baik. 5 utas tali, 1 dekat ujung kepala dia. 1 di bahagian tangan dia. Tangan. Kemudian bahagian pinggang dia. Ni bahagian pinggang. Kemudian bahagian lutut dan satu lagi bahagian hujung kaki dia. Ni hujung kaki. Maknanya ada 5. Tapi kalau drama Melayu, sinetron Indonesia, dia buat 7. 1 kat hujung, 2 kat tekak ni, 3 kat tangan, 4 pinggang, 5 lutut, 6 dekat buku lali hujung tu, 7 kat hujung. Kan dah nampak macam pocong, seramlah orang. Sebenarnya tak payah pun tekak dengan hujung kaki buku lali. 5 cukup. Baik, kita bentang selai-selai. Kain ni dia dah siap potong. Okey, kita buat kiraan. Saiz bidang 60, standard dewasa, panjang 2.5 meter. Free size lah ni. Kan? Baik, kita bentang dulu. Okey, saya tunjuk kaedah kalau jenazah badan besar. Kalau badan besar macam mana? Kan? Dia kalau kita kafankan dia, dada dia ternampak. Dia tak boleh tutup. Jadi caranya ialah kita bentangkan dia first kali, ini lapisan yang bawah. Okey, lapisan bawah ni kita kena tahu nak kafan mayat, kain sebelah kiri akan tutup dulu, belah kanan akan tutup. Jadi bila belah kanan akan penghabisan, bawah sekali ni kita lebihkan belah kanan. Angkat. Lebihkan belah kanan. Macam ni. Okey. Kain yang kedua. Okey. Kain dia kita buat 3 helai kain. Apa lapis tak? 3 helai. Tapi perempuan pun lebih kurang macam ni juga kaedah yang saya tunjuk nanti. Okey, kain yang kedua kita lebihkan sebelah kiri pula. Kepala dia sana tadi kan. Okey. Maknanya kat sini bila kita tutup jenazah nanti, sebelah kiri ni kita tutup, sebelah kanan dia akan cover. Dia akan terbuka sini. Belah kiri tutup belah sini, dia akan cover sini, yang ni tutup. Mana dalam dah ada kain. Dia boleh cover antara satu sama lain. Okey? Baik. Ini kalau jenazah badan dia besar. Tak payah kita nak gunting kain buat banyak. Baik, kalau jenazah itu normal, kita guna cara biasa, bentang tengah-tengah. Ni bidang 60. Okey, tarik ujung. Okey, boleh. Okey, ni kain yang pertama, 1. Ni saya ajar yang normal. Lelaki dengan perempuan sesuai. Kain yang kedua. Okey, tarik lagi. Okey. Baik. Seandainya jenazah ni ada luka, pendarahan tak terhenti, jenazah reput, TB, HIV, COVID dan sebagainya, kita guna plastik. Okey. Plastik ni tuan-tuan, kalau biasa nampak kat kedai DIY, kedai hardware lah, dia macam ni. Biasa buat apa ni? Korang cat siling, dia buat lapik kat lantai. Inilah dia. Okey, buka. Dia buat panjang. Kita bentangkan dia. Dia sama saiz macam kain ni juga. Kalau besar, potong. Okey, ni dia. Dia nipis je. Ada orang dia guna plastik meja. Alas meja tu kan ada plastik putih tu, elok sinar. Tebal. Tebal dan bila kita kafan, dengar bunyi plastik tu berlanggar-langgar. Yang ni nipis. Dan dia tak mudah terkoyak. Bolehlah untuk tahan darah, luka dan sebagainya. Okey? Baik. Jenazah tadi normal kan? Tak ada pendarahan lagi. Okey. Kita simpan. Kalau bungkus dia dalam ni, jadi macam wrap pula. Okey? Baik. 2 helai kain. Satu kain ni panjangnya 2.5. 2 helai kain berapa helai? Berapa meter? 5 meter. Okey, tengok saya buat 5 meter. Okey, kain yang ketiga. Kain ketiga ni ikut masing-masing punya style. Boleh je nak bentang macam ni terus. Tak nak buat baju. Tapi kalau nak buat baju lagi baik. Okey. Buka jom. Ambil gunting. Okey. Baik, kita buka kain ni, kita lipat 2. Okey, samakan dia. Okey, nampak tuan-tuan Okey, lipat 2 macam ni. Okey, dah dapat.
kita lipat lagi 2. Okey. Jadi dia akan jadi bucu kat sini. Kita ambil bucu ni, kita guntingkan dia. Nak buat baju kan? Buat collar. Cekak musang. Tumpul gunting ni. Buat macam ni. Okey. Bila buka, dia akan jadi macam ni. Tak muat kepala nak masuk? Tak apa. Kita gunting belah atas. Jangan gunting dua-dua belah. Belah atas kita ambil, kita gunting sikit. Buat collar. Jadi dia akan jadi macam ni. Nampak? Jadilah baju Melayu Johor. Jadi style kain kafan macam ni berasal daripada Johor. Banggalah bangsa Johor. Okey, ni nampak ya? Kalau dia tak masuk, kepala dia tak muat lagi, gunting je lah bawah. Tak ada masalah. Okey. Baik, jadi bila kaedah macam ni, kita buka kapas. Apa ni? Kapas. Sebelum kita letak baju, kita letak kapas dulu. Okey, kapas gulung. Okey, kita akan bentang dia dalam bentuk T. Okey. Saya suka jenis macam ni. Ambil kapas. Kalau tuan-tuan nak beli asing-asing, beli kapas macam ni, warna hijau ni. Jangan yang gambar arnab tu ke, gambar rabbit ke, kapas dia kasar. Dia mudah terkoyak. Jadi yang ni kita bentang je. Satu bahagian kepala. Koyak guna tangan je. Tak payah guna gunting. Setengah kampung, setengah tempat dia guna gunting. Koyak, lepas tu susun petik jingkat. Lepas tu letak sikit-sikit kat anggota badan. Kita tak payah, macam ni je. Terus bentang bawah. Sampai pinggang cukup. Yang ni boleh koyak. Macam tu. Okey? Dah bentang macam ni, ambil kawarus sebut cendana tadi mana? Kita tabur sebut cendana kawarus tadi. Tabur secukup rasa. Banyak-banyak lah kan. Tabur kawarus. Kalau nak letak sini, yang tadi ni kita hancurkan. Tabur. Okey, cukup 2 bahan tu. Kalau ada bahan-bahan lain, daun pandan ke, kita ada apa-apa saja, daun midara ke, tabur. Okey, baik. Kemudian kain yang kita potong buat baju tadi, bentangkan di atas dia. Okay, mana bahagian kepala ni? Ni. Bawah. Okey. Baik. Nah. Bentangkan dia, bahagian yang kita koyak tadi letakkan dekat atas dia. Buka. Dia jadi macam ni, double. Jadi yang lubang ni kita letak kepala dia, nanti tutup owning dia. Macam tu kan. Okey. Jadi yang bawah ni kita lipat sikit supaya tak nak nampak berjela-jela. Kita bagi kemas. Kemas sikit. Okey. Lipat sikit. Supaya nanti tak adalah dia jatuh bawah kotor. Okey, macam ni. Dia akan jadi macam ni. Baik, dah siap dah untuk bentang kain kapan. Berapa lay kita pakai kain? 3 lay. Berapa meter? 5. 1 meter 2.5 kali 3 2.5 kali 3 7.5 7,5 meter. Okey. Tali 5 helai. Kapas. Kan? Tali 5 helai, 2 helai kain 5 meter. Lepas tu kapas bentuk T, sebut cendana, kau barus. Lepas tu baju. Jadi 7.5 meter. Baik. Kemudian mana kain kemban tadi? Ni Okey, jenazah tadi mana? Saya tunjuk contoh cara kita nak angkat jenazah pergi ke situ. Okey, boleh bentang sekejap bang kat bawah ni. Bentang. Abang kena baring sini tu. Baik anda. Okey, sekejap bang Okey, abang baring kepala sini. Ni mana? Minta kapas. Kapas. Buat lepik kepala dia. Okey. Okey, lurus kaki. Ambil kain hijau. Okey, ni situasi yang saya katakan tadi lepas mandi jenazah tadi. Okey, tolong angkat. Okey. Okey, meh. Sebelah ni tuan-tuan. Jaga wayar-wayar. Wayar-wayar jaga Okey, gulung-gulung sikit. Dia kena gulung-gulung. Okey, sapuk kepala dia bang. Okey, 1 2 up. Okey, jaga wayar, jaga wayar. Okey, kita angkat.
Terus letak kepala dia dekat atas lubang tu. Okey, lepas buang apa tu? Kapas. Ada katil. Ni cara apa Ustaz? Angkat jenazah? Angkat jenazah. Senang guna kain. Tak payah kita selut tangan kita. Sebab biasanya kalau yang meninggal orang perempuan tak larat nak angkat. Dia panggil orang lelaki. Jadi, cara macam ni lebih praktikal, tak payah pegang jenazah tu. Okey? Baik, bila dah letak macam ni, okey, kita akan tutup bahagian aurat dia dulu. Tutup. Lepas tu baru keluarkan kain yang tadi. Keluarkan. Biasa guna kain batik. Kita tutup. Maknanya kita dah kembankan dia dah. Okey, baik. Patut bukan baju ni. Sekejap. Patut bukan baju. Tangan Kiam. Kiam. Okey, baik. Tutup ni. Okey. Kita kemaskan dia macam ni. Selit kat bawah dia. Okey, baik. Baik. Kemudian kita boleh kapaskan dia dulu. Kapas ni pilihan lah. Kalau nak buat tak ada pun tak apa. Okey. Kita letak dia daripada atas ni. Tak payah potong. Macam ni saja. Lalukan dia. Potong guna tangan je. Susun kapas sampai bawah. Saya tak buat penuh sebab berpeluh kan. Dah jadi sauna nanti. Okey. Jangan bang. Live bang satu Malaysia nampak. Okey. Kemudian kain tadi yang tutup buat awning tadi, tarik. Lalukan kepala dia, elok. Okey, jaga. Kita lalukan sampai bawah ni. Samakan yang atas dengan bawah. Atas dengan bawah dia samakan. Tarik, bagi tegang. Atas sikit kepala dia kan? Tak berhenti terjas. Okey, macam ni, tarik, buat macam ni. Atas bawah dia. Gabungkan. Okey, tutup sebelah kiri dulu. Jadi yang ni tak payah guna tali. Ada orang guna tali nak ikat baju kan. Tak payah. Macam ni je. Selit kat bawah. Kemaskan. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okey? Boleh? Nampak ya? Okey. Berapa helai kain kita dah guna untuk tutup badan mayat? Okey, saya buat. First, kain kemban. 1, 2 lapis. Lepas tu kapas 3 lapis. Yang ni ada 4 lipatan. 4 campur 3 7 lapis. Maknanya dada dia dah tutup 7 lapis dah. Tak ada Ustaz, ada 8. Baju lain lah. Cakap bahaya Saya cakap bahaya. Rupa naik kat mulut. Kalau jenazah perempuan pun sebenarnya tak payah banyak 5 helai. 3 helai cukup dah. Sebab kalau tambah dengan 2 helai kain ni lagi, 7 campur 4 11 helai lapisan dah tutup dada dia. Dah cukup dah sebenarnya. Kalau jenazah berdarah kan, biarkan, tampal juga. Jenazah berdarah, atas 2 helai kain ni ada plastik tadi, balut. Balut sekali balut sekali. Maknanya bahagian yang ni tak apalah berdarah pun. Yang penting luar. Sebelum yang baju tu Ustaz? Ya, bawah baju. Maknanya ni lah, ni baju dia. Baru kita tutup plastik. Yang dah kata darah keluar juga Ustaz. Macam mana? Tak apa. Tu yang penting lepas solat, lepas kafan terus solat. Supaya darah dia tu tak nampak. Sebab syarat nak solat jenazah mesti mayat bersih. Kalau berdarah kan? Itulah kata segera. Segera. Okay. Segera kan. Biar dah darah maknanya sikit-sikit tak apa lagi lah. Jangan sampai dah habis satu badan. Macam tu. Ya. Okey. Baik. Kemudian kita tutup bahagian kepala dia. Tutup. Ni. Tutup. Kita kemaskan dia. Okey. Nampak tak kemas lagi? Kita ambil kapas. Tambah kapas lagi. Potong je lebih kurang. Okey. Ni kapas ni berbulu-bulu ujung dia kan. Kita lipat sikit bagi kemas. Okey, letak sini. Selit bawah dia. Okey. Baik, dalam set ni dia ada satu kain lagi. Ini kita namakan kain tudung atau kain serban. Kain ni 1 meter. Bidang 60 1 meter. Okey, berapa helai kain tadi? 7.5 3 helai. Campur dengan kain kemban 1.5 berapa? 9 helai. Campur dengan kain serban 1 meter. Berapa? 10 helai saja kain. Sesuai untuk lelaki dan perempuan. Dan cara saya ni untuk jenazah lelaki dan perempuan.
Kita buka, ini kain 1 meter, bidang 60. Okey, kita gunting tengah-tengah dia. Mana pula pergi gunting kan? Okey, gunting tengah dia sikit. Kita potong 2. Maknanya jadi setengah meter. Okey. Kita ambil yang ni, kita lipat dulu separuh atas. 1. Tak kisah berapa banyak pun. Okey, kita buat macam ni. Dia jadi macam ni. Okey. Kemudian kita tutup bahagian atas dia. Okey, buat. Tutup bahagian atas dia ni. Tengah-tengah dia. Terus selit dekat bahagian bawah. Selit macam tudung. Tutup. Terus batu lebihan yang atas ni kita letak kat bawah. Okey. Angkat kepala dia. Okey, selit kat bawah ni. Jadi automatik dia akan nampak macam dah tutup. Jadi kalau perempuan pun aurat dia dah tertutup dengan kapas, dengan kain. Baik, lebihan kain ni pula nak buat apa? Yang ni kita lipat kecil-kecil. Kita lipat kecil-kecil, lebih kurang macam orang nak lipat serban lah. Yang ni untuk tutup bahagian bawah dia. Kita tengok Asam. Ada dia punya ni gambar tu. Okey. Selesa Asam. Okey. Boleh bang Okey, kita lipat lebih kurang besar macam ni, kecil. Letak bahagian dagu dia. Tarik ke atas, lepas tu angkat kepala dia, selit saja kat bahagian bawah. Okey, angkat kepala dah. Angkat kepala. Buat dia bersilang. Maka dia akan jadi macam ni. Nampak? Masya Allah, ada nur. Okey, nampak ya? Boleh Baik. Kemudian di sinilah kalau kita nak letak celak boleh, minyak wangi boleh. Ini semua sunat juga bagi kita. Letak, ambil kapas letak kat hidung dia. Kemudian tadi kain ni yang saya katakan tadi, dia ada 4 helai. 3 helai je kita buat bancuh dengan air sabun. Yang sehelai tadi untuk tutup bahagian muka dia. Sebab setengah orang tak nafas? Tak nafas? Jangan. Okey, biasa orang letak kapas terus kat atas muka. Biasanya kalau waris kemudian nak tengok, kita buka kapas dah melekat kat muka. Jadi nampak tak kemas. Jadi kita letak kapas ni di atas kain. Letak kain ni, letak kapas. Jadi nak kemas sikit lah. Jadi yang tutup adalah kain. Sekejap kejap je. Orang datang nak tengok, selak macam ni. Maka kapas tak melekat lah kat muka dia. Okey, baik. Dah selesai. Semua waris dah tengok, dah cium. Anak-anak semua? Contoh. Oh, senang nak contoh orang dia. Okey. Baik. Kemudian kita tutup, barulah kita kafankan yang terakhir tadi. Okey, ni dia. Okey bang tapi kita tutup, kalau ikutkan tutup habis. Tapi kita tutup yang ni. Macam ni lah. Okey, pegang bahagian ni. Sekejap. Ni dulu. Yang ni kiri kita buat tegang hujung masuk bawah. Yang ni pegang cekak. Macam tu cantik. Okey. Baik, ke sana pula. Okey. Yang ni buat cekak kak. Okey, selit kat bahagian bawah ni. Okey, baik. Okey, kemudian yang terakhir belah kiri dulu. Ni selitkan tepi tu dulu. Okey. Baik, yang ujung pula belah kanan. Boleh bang Okey. Tali kain kafan kita ikat sebelah kiri mayat. Kenapa sebelah kiri? Sebab bila dalam kubur dia akan mengiring. Senang orang yang dalam kubur nak cabut tali tadi, buka balik. Okey, kita ikat ikatan ribbon. Jangan ikat mati. Ikat ribbon. Ikat je. Simple. Okey, tangan, pinggang, lutut dan hujung dah. Hujung ni ada tu. Ikat. Ikat. Okey.
Dah selesai. Ambil selai kain lagi. Okey, kita ambil air mawar, minyak wangi, kita boleh tabur. Lepas tu, ambil kain satu lagi, kain batik. Tutup atas badan mayat. Sekurang-kurangnya kalau ada pendarahan keluar juga, terlindung sikit lah. Putih nampak sangat. Yes. Okey, dah selesai untuk kafan. Kita solat jenazah pula. Boleh solat jenazah? Okey, boleh. Buat saf. Bawah sikit. Okey, buat tak apa, jarak tak apa. Kita buat praktikal je dulu. Okey. Alright. Solat jenazah. Boleh bang, boleh kejap tak payah. Okey, solat jenazah kita buat kalau jenazah lelaki dia sebenarnya sunat saja. Jenazah lelaki macam inilah kedudukan dia. Ni kiblat. Jenazah lelaki kepala belah kiri. Jenazah perempuan kepala sebelah kanan. Tapi ni sunat, bukanlah wajib. Ya, kalau nak buat dua-dua belah kanan ke dua-dua belah kiri ke tak ada masalah. Yang penting jenazah kat depan, bukan kat belakang. Okey. Baik. Imam duduk. Okey, solat jenazah. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Taala. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini, tak payah sebutlah lelaki ke perempuan, dah confirm dah depan ni. 4 takbir kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Terus baca Al-Fatihah. Tak payah rajin-rajin nak baca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Imam takbir kedua, kita baru nak habis iftitah. Tak sempat. Tak payah iftitah. Terus Al-Fatihah. Dah habis takbir kedua, Allahu Akbar, selawat. Paling ringkas Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang sikit sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Macam ayat akhir punya selawat. Tu namanya selawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doa ke atas mayat, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenazah lelaki. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jenazah perempuan. Kalau jenazah tu ada ramai, 2 jenazah, 3 jenazah, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, Allahumma ghafir lahu hahum. Jangan jamak semua. Tetap Allahumma ghafir lahu juga. Okey? Okey. Dia ada panjang lagi, tapi tu pun cukup dah. Takbir keempat, Allahu Akbar. Kalau tak pandai nak baca doa ke apa ke, diam saja. Diam sampai imam bagi salam, kita pun salam. Kalau nak baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau tak ingat, time belajar ingat. Time solat betul-betul terlupa. Allahumma la haula wa la, lain ni. Lagi, Allahumma laka sumtu, lagi jauh. Tak payah baca. Nak baca juga, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Dapat pahala 1 qirat. Barang siapa solat jenazah dapat pahala 1 qirat. Barang siapa yang tolong mengiring jenazah sampai ke kubur dapat pahala lagi 1 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, qirat tu macam mana? Qirat tu pahala sebesar Bukit Uhud. 1 qirat Bukit Uhud. 2 pahala 2 Bukit Uhud. Masya Allah. Lagi besar pahala orang yang mandi dan kafankan. Masya Allah. Takbir keempat, kalau kita tak tahu kan, yang Ustaz maksudkan tadi, kita Rabbana pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak payah diam, terus Rabbana. Nak baca, diam lah. Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup pun boleh. Tak payah diam. Tak apa, diam tak apa. Dia tak tahu doa tu. Betul. Kalau Rabbana pun dia tak hafal, dia diam je lah. Macam itulah. Okey, baik. Kemudian dalam kubur pula, boleh bang Dalam kubur, okey, 3 orang akan duduk sebelah kanan. Okey, mai siapa? Duduk sini. Boleh. Boleh sini. Mai. Okey, baik. Caranya ialah 3 orang dalam kubur ni mesti menghadap kiblat. Contohnya sana kiblat. Jenazah mesti mengiring ke sana. Jadi dia akan angkat daripada atas. Kita buang kain hijau atas, semua kain batik semua letak tepi. Kita yang bawah ni, tangan kanan kat bawah mayat, tangan kiri dekat atas, peluk dia macam ni. Sebab apa? Senang nak mengiringkan mayat tu. Okey bang, boleh ngiring jap Okey, iring. Jaga. Tahan.
Dia akan mengiring macam ni. Okey. Kemudian kita pun senang nak tanggal tali. Buka tali dia. Buka tali kepala. Okey, dia akan mengiring betul-betul lah. Saya tak boleh buat ni pasal kesian mayat ni kan. Buka bahagian muka dia, betul-betul menghadap kiblat dan cium dinding tanah. Tu adab dia. Kalau jauh Okey, jap, baring. Kalau misal kata jauh, ambil tanah sikit, letak kat hidung dia. Kemudian kain yang terbuka ni tutup sikit bahagian muka dia. Dalam keranda Ustaz, Dalam keranda kita ngiringkan siap-siap masa kat bawah tu. Kemudian potong kain di bawah tu. potong kain buka siap-siap kan. Macam tu cara dia. Mana kita cium dengan tanah juga. Kan dia ada kain bawah tu. Kain tu kita kena potong agak kan. Betul. Potong untuk Kain kain. keranda kan sekarang keranda dia ada kain. Yang bawah lapik tu. Kalau menghalang kita kena buang lah. Jadi kita ambil kupal orang atas, tolong kumpul-kumpul tanah, sendarkan kat belakang dia supaya dia tidak terbaring. Tu letak tanah-tanah. Baik, bila confirm mayat tu dah tegak macam ni, takkan terbaring macam tu balik, maka orang pun naik atas. Papan lahat kalau kita kat sini, atas, tengah. Kalau belah pantai timur, tepi. Kalau belah utara, keranda. Tu biasalah, tengok tanah masing-masing. Jadi kalau kita turunkan papan lahat, masih ada lubang-lubang di tepi tu, ambil tanah sikit, tutup lubang tepi tu. Kemudian tanah yang pertama, sebelum jatuh yang lain, kita kena ratakan papan lahat tu dulu, supaya tidak berbunyi. Itu adab kita pada mayat. Betul kata perlahan-lahan, orang letak tikar selalu kan. Selain daripada tikar, kita ambil tanah sikit, taburkan. Senyap, dah tutup habis penuh. Tak daun dia. Daun je, betul, daun kan. Barulah kita kambus. Kambus, tinggikan lebih kurang sejengkal bukit. Dah selesailah pengebumian jenazah. Okey. Bersoalan? Bahagian mana? Kita lepaskan dia dulu. Sian dia. Dah menggigil dah ni. Kalau kat Facebook kan Orang lain tak tahu kan. Yang merasa ni je. Nasib baik dia boleh cerita balik. Kalau yang betul-betul tak boleh cerita. Okey bang. Jap. Saya buka satu. Tidak ni yang ni. Jap, relax. Saya nak lipat ni jap. Jap. Okey, jap. Alhamdulillah hidup lagi rupanya. Ya Allah. Siapalah yang buat kat dia ni. Okey, bang, tak maaf Okey, soalan? Bahagian mana tali diikat pada jenazah? Bahagian mana? Tali kepala, hujung kepala, tangan, pinggang, lutut dan juga hujung kaki. 5 je. Lagi? Kalau kita jadi imam solat jenazah, Al-Fatihah kena baca kuat. Imam solat jenazah tak perlulah kuat-kuat. Ngigau kau apa imam ni kan. Solat jenazah kuat-kuat. Alhamdulillahirabbil alamin kan. Amin ramai. Tak payah. Perlahan saja. Dia just main sunat lah. Okey lagi? Tutup belah mana dulu ya tadi, kiri atau kanan? Kain. Tutup sebelah kiri dulu. Macam kita kiam lah, kiri dulu bawah, atas kanan. Ya. Lagi? Ada soalan lain? Kalau liang lahat tu 6 kaki, biasakan 7 kaki kan. 6 kaki tu boleh terima. Liang lahat dia tak kisah kedalaman 6 kaki, 7 kaki atau lebih ataupun 5 kaki sekurang-kurangnya. Asalkan dia tidak mengeluarkan bau dan binatang tak boleh korek. Tu je. Di batu muda 6 kaki. 6 kaki. Ada lagi rendah daripada tu. 5 kaki pun ada. Jadi tengok tempat lah. Kadang bawah tu batu, susah kan. Okey, lain? Ada soalan? Alhamdulillah, kalau tak ada soalan, saya kira semuanya mudah-mudahan jelas lah, fahamlah apa yang saya sampaikan. Dan nak nampak lebih faham lagi, belilah buku tu. Hari ni promosi. Berapa ringgit? RM28. Agasa RM35. Promosi minta maaf dalam Facebook. Ini promosi untuk ahli saja, peserta. Ya, ada 30 buku situ. Ambil lah. Dalam tu bukan sahaja jenazah normal, termasuk jenazah kritikal saya kata tadi. HIV, AIDS, COVID, termasuklah ada gambar-gambar semua ada serta dalam tu InsyaAllah. Jadi sekadar itu. Kalau bahagian kemaluan perlu dipakaikan pampers sebab pernah tengok apa hukum ni. Kalau kemaluan dia nak pakai pampers, cawat ke apa ke, itu tak ada masalah. Kaedah je. Boleh insyaAllah. Ya. Set ni ada jual. Kalau set siap potong dengan yang dah potong atau belum potong, RM150. Lengkap. Tapi kalau PPE punya set RM200.
dah siap potong, dia ada 2 set. Siap potong dengan belum potong sama 150. Tapi yang ada penambahan PPE 200. Sebab PPE itu mahal. Semua masjid ada benda ni tak? Sekarang ni kan. Okey, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, saya sekadar itulah daripada saya. Minta maaf sebarang kekurangan, kekilafan. Jemput like Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, IG pun ada, YouTube pun ada. Dan kami ada kelas setiap malam. Kelas kuliah dan sebagainya dekat pejabat kami, Taman Melawati, Jalan H15. Kalau nak dapat location tu, tengok kat Facebook. Dia ada tag. Ya. InsyaAllah. Sekarang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap